السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني وشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Maitul Musalli, muka surat 8 Jawi, muka surat 8 perkara yang ke-8-nya Rumi 33 yang ke-8 daripada 13 rukun semayang, yang mana baru ni kita selesai berkaitan dengan sujud. Dah selesai dah sujud, kita masuk duduk di antara dua sujud. Yang mana selesai sujud tu penting lah. Jadi jangan kita buat lebih kurang lah dengan sujud ni. Sebab satu-satunya ibadah yang nak sujud mesti kena sembahyang. Maka sempurnakan segala rukun ataupun sempurnakan segala syarat sah sujud. Jangan buat lebih kurang sujud ni. Sebab kita hanya boleh sujud pada Allah aja. Sujud pada makhluk dosa besar, sujud kerana membesarkan kafir kalau sujud makhluk. Jadi bila kita sujud tu buat sungguh-sungguh lah, macam kita bincang sebelum ni. Pastikan 7 anggota. Nah, 7 anggota tu lah, pastinya dahi tu tak boleh berlapik. Tangan 2, dahi 1. Tangan pula tapak tangan, tak boleh belakang tangan, dia mesti tapak tangan. Dahi pula tak boleh berlapik dengan pakaian dia. Tapi kalau berlapik dengan sejadah tak apa, sebab sejadah duduk bawah. 2. Lepas tu lutut. Lutut 2 tu, lutut tak ada masalah. Lepas tu kaki pun pastikan tapak ataupun anak ataupun perut jari kaki sekurang-kurangnya 1 setiap satu kaki tu. Tak boleh letak macam ni, tak usah sembahyang letak macam ni. Dia mesti gini. Dia panggil perut jari tu. Itu syarat dia. Jika kita buat lebih kurang kadang-kadang sebab benda tu kita tak perasan, kita sujud tu. Tak perasan kan kita sujud. Tambah-tambah belah kaki tu. Kita tak perasan kaki tu duduk macam mana. Bimbang takut tak sah sembahyang berpuluh-puluh tahun sekali. Dekat pada mahsyar nanti cek-cek pun tak ada sembahyang. Kita komplain dekat malaikat buka CCTV, cek balik, rupanya ada rukun yang tak sempurna. Kalau tak sempurna hilang pahala, okey lagi. Tak sempurna batal. Itu yang takut tu. Kalau tak dapat pahala, tak apalah, tak ada pahala, nak macam mana. Tapi tak berdosa. Tapi kalau batal tadi tu berdosa. Tak ada pahala dan berdosa. Lepas tu pula tengok pula. Kenapa pula tak tahu? Kenapa buat gitu? Tak belajar ke? Tak belajar. Adakah cuai dalam menuntut ilmu? Tengok pula sekeliling, banyak tak majlis ilmu? Banyak je majlis ilmu. Tapi dia yang tak pergi, maka tak maaf. Tapi kalau jauh majlis ilmu, nak kena pergi 500 km, baru jumpa majlis ilmu, okey, maka dimaaf. Dia kita tengok situ pula. Jadi hati-hati kita dengan sujud ni lah. Sebab sujud mudah untuk kita buat lebih kurang sujud. Penting 7 anggota tadi. Kepala jangan terlapik dengan pakaian kita. Tangan 2, tapak tangan tak boleh belakang. Sekurang-kurangnya 1 pun tak apa dah. Macam ni pun tak apa dah. Janji tapak. Yang penting tapak. Lutut jangan lupa, kaki juga mesti tapak ataupun perut jari kaki. Dia tak boleh letak gini, tak boleh macam ni, tak boleh angkat, semua tak boleh. Dia mesti sekurang-kurang 1, mana-mana 1 pun tak apalah, sebelah kaki.
Masuk kita yang ke-8 pula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, yang ke-8. Dan ke-8-nya duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun dengan tamak ninahnya. Nah, duduk antara sujud. Sekarang ni sujud wajib 2 kali sujud. Sujud wajib 2 kali. Jadi nak jadikan dia tu 2 kali tu macam mana? Maka dia kena diselangi dengan sesuatu. Yang sesuatu tu lah nama duduk antara 2 sujud. Kalau tak ada duduk di antara 2 sujud, dia tak boleh nak sujud 2 kali. Tak boleh nak sujud 2 kali macam mana? Tak boleh. Tak boleh untuk sujud 2 kali jika tak ada duduk di antara 2 sujud. Tak boleh. Dia nak tak nak kena buat sesuatu di antara 2 sujud tu. Baru nama 2. Jadi kalau sesuatu tu apa? Itu yang bila tu sujud, angkat. Belum lagi sesuatu. Belum lagi buat sesuatu. Kalau sujud balik, tak sah sembahyang dia. Dia mesti buat sesuatu. Jadi sesuatu itu adalah istilahnya duduk. Duduk di antara 2 sujud. Bila kata duduk di antara 2 sujud, untuk jadikan sujud tu 2 kali, maka wajib ada tamak ninah. Kita kata mesti ada tamak ninah. Wajib ada tamak ninah. Dengan tamak ninah sekali. Sama ada sembahyang fardu ataupun dia kata sembahyang sunat sekalipun. Jangan tak ada tamak ninah dekat duduk di antara 2 sujud. Kalau tak nak baca Rabbi fili warhamni pun duduk juga. Sekurang-kurangnya 1 saat setengah. 1 saat macam cepat sangat. 1 saat setengah. Itu tak nak baca tu. Tak nak baca apa-apa. Yang terbaiknya bacalah sampai habis Rabbi fili warhamni wajiburni warfa'ni wazuni wahdini wa'afini wa'afanni. Ataupun riwayat yang kedua, kalau nak pendek sangat Rabbi fili 2 kali. Biasa solat jamak qasar lah. Solat qasar masih duduk antara sujud biasanya Rabbi fili 2 kali. Kenapa pula gitu? Kerana solat qasar ni kan nak pendek kan, nak cepat. Maka semua cepat. Termasuklah duduk di antara sujud pun bacaannya pun cepat gitu. Cuma yang sunatnya baca sampai habis juga. Jadi duduk antara sujud dengan tamak ninah. Dengan tamak ninah. Cuma apa lagi? Dahi berlapik salah. Dan jangan dipanjangkan dia. Jangankan panjangkan duduk antara sujud. Lah, duduk dalam peraturan sembahyang, dalam kita rukun-rukun sembahyang, dia ada 3 jenis. Dia ada 3 jenis. 3 kategori. Dia panggil rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Rukun qalbi ni ada 2 je, iaitu niat dan tertib. Lepas tu ada lagi 11. Semua kan 13. 2 dah tolak dah, ada lagi 11. Dia panggil rukun qauli, yang jenis keluar kat mulut, jenis baca, iaitu Allahu Akbar, dipanggil takbiratul ihram. Lepas tu baca Fatihah, wajib. 2 dah. Lepas tu tahiyat akhir. Lepas tu selawat dekat tahiyat akhir tu. Lepas tu salam. Jadi semua sekali ada 5. Okey, selesai dah. Ada lagi berapa tadi? 11, 5, 11 tolak 5 apa? 6. Ada lagi 6. 6 tu apa? Dia panggil rukun fi'li. Rukun perbuatan yang duk gerak-gerak tu lah. Berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk itu sujud, tahiyat. Duduk tahiyat. Tu adalah rukun perbuatan dia panggil. Rukun perbuatan pula terbagi kepada 2. Rukun perbuatan tadi terbagi kepada 2. Iaitu rukun pendek, rukun panjang. Tu bawa mengaji sembahyang. Ngaji rukun. Rukun pendek dan rukun panjang. Rukun pendek, dia kata apa? Dan jangan dipanjangkan dia, demikian lagi pada i'tidal kerana rukun yang pendek keduanya. Ada 2 rukun pendek. Pertama duduk di antara 2 sujud, yang kedua i'tidal. Dia panggil rukun pendek. Lagi 6 tolak 2. Lagi 4 tadi dia panggil rukun panjang. Rukun panjang tu apa? Berdiri, rukuk, sujud, duduk tahiyat. 4. Itu dia panggil rukun panjang. Yang rukun panjang ni nak duduk lama mana pun boleh. Berjam pun boleh. Yang rukun panjang, yang 4 ni. Berdiri boleh berjam nak berdiri, nak baca surah ke apa, nak berdiri, nak sama duduklah berdiri macam mana pun, duduk berdiri lama mana pun tak ada masalah. Rukuk lama mana pun tak ada salah. I'tidal rukun pendek nanti dulu. Sujud lama mana pun tak ada masalah. Tahiyat, duduk tahiyat tu, duduklah lama mana pun tak ada masalah. Sebab dia panggil rukun panjang. Yang problem ni rukun pendek. Jangan dipanjangkan dia duduk di antara 2 sujud tu rukun pendek. Demikian lagi i'tidal. I'tidal lepas rukuk, i'tidal tu pun dia panggil rukun pendek. Dia tak boleh panjangkan
Soalannya, maksud panjang tu panjang mana yang tak boleh tu? Mesti ada kadar minit ke berapa saat ke berapa lama je. Jangan dipanjangkan, kita ambil duduk di antara dua sujud dulu. Duduk di antara dua sujud, jangan dipanjangkan sepanjang tahiyat. Berapa minit tahiyat? Berapa saat tahiyat? Jangan panjang tu. Setelah membaca wirid, setelah membaca zikir yang disunatkan. Maknanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Bermula tub tu, jangan panjang duk diam ke duk baca benda lain ke, tak kisahlah. Jangan sampai, kalau baca tahiyat, habis. Tahiyat tu tak termasuk selawat. Tahiyat betul-betul tahiyat. Allahumma asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tahiyat. Tahiyat dia sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah je tahiyat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu selawat. Jadi yang kata jangan lebih pada tahiyat. Masa tu. Bukan suruh baca tahiyat kat situ, masa tu. Jadi berapa lama agak-agak tahiyat? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Usahlah. Assalamualaikum wa ala ibadillah salihin. Berapa dah? 10 sampai? Belum lagi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua tu 10 saat ni. Kalau nak tepat kira sendiri lah. Berapa saat? Saya kata 10 saat. Jadi lepas dia baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, bermula 1 saat, 2 saat, 3 saat, jangan 10. 10, 11 je batas sembahyang. Sama ada dia duduk diam, dia berangan, dia berangan tak baca apa-apa, duduk diam, ataupun dia baca sesuatu, tak kisah dia baca apa-apa, dia ulang balik Rabbighfirli ke, ataupun dia bacalah apa-apa nak baca kat situ. Okey? Janji lebih je daripada 10 saat, yang mana 10 saat tu dapat dia ambil daripada tahiyat tadi tu, maka batas sembahyang. Jangan panjang. Satu lagi i'tidal. Sama juga. Qiyam lama mana pun tak ada masalah. Bacalah surah Baqarah nak habis pun tak apa. 290 ayat. Bacalah, tak ada masalah. Rukuk, duduk rukuklah lama mana pun, no problem. I'tidal tak boleh panjang sebab dia rukun pendek. Jadi berapa lama? Jangan lebih daripada bacaan Fatihah. I'tidal tu. Fatihah berapa saat? Kita ambil 25 saat. Maka kalau dia i'tidal 26 saat, batas sembahyang. Tapi tak adalah orang tidak lama gitu. Tak adalah orang duduk di antara dua sujud lama gitu. Cuma nak bagi tahu itu hukum dia. Cuma dalam i'tidal ni dia ada kecuali. Kecuali jika membaca kunut, 3 kunut. Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir masa bulan Ramadan tu. 3 ni duduk dekat i'tidal kan. Kadang-kadang lama baca. Kalau lama tu lebih masa tu. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Habis lebih masa bacaan Fatihah tu. Lebih 20 saat. Tambah lagi kalau ada apa? Kunut nazilah tu baca Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum. Panjang, sambung lagi kalau nak sambung lagi. Lebih pasti lebih 25 saat. Ketika i'tidal tak ada masalah. 3 je. 3 je yang boleh duduk lama kat i'tidal. Kunut subuh, kunut nazilah, kunut witir bulan Ramadan. Tak ada masalah. Selain daripada 3 ni, memanjangkan i'tidal lebih 25 saat, yang dapat 25 saat tu daripada bacaan Fatihah tadi, batal. Itu dia kata situ. Cuma yang saat-saat tadi mungkin berubah. Bergantung kepada kita bacaan tadi. Saya ambil anggaran aja. Okey. Dan sunat menghantarkan 2 tapak tangannya di atas 2 lututnya. Menghantar tu letaklah. Jadi masa duduk di antara 2 sujud tu, sunat tapak tangan letak atas, apa dia panggil? Bukan lutut. Kalau kata lutut, kalau ni lutut, ni letak atas lutut. Bukan, maksudnya gini. Letak atas peha, hujung peha kot. Lutut dah panggil lutut Panggil lutut gini. Ni lutut. Duduk gini, ni lutut. Tak sini. Lutut tak ini kan? Kepala lutut. Pangkal peha. Pangkal ke ujung? Ujung. Pangkal bawa, pangkal sana, ujung peha. Maksudnya gini. Letak macam tahiyat awal jugalah, cuma tak adalah gini. Tak adalah tahiyat kan, sebab dia duduk dalam sujud ni. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau orang tua-tua dulu duduk mengajar, saya ingat lagi lah, masa kecil-kecil lagi. Jangan lebih, nanti kena potong. Kata. Jangan kurang, nanti lutut yang kena potong. Jadi letak cukup-cukup. Baguslah teknik-teknik orang dulu. Sampai sekarang ingat.
Saya ingat tahun 80 berapa? 85, 86, 87. Dengar orang cakap, jangan lebih. Potong ni, potong. Potong tangan, potong jari dia. Dia letak cukup-cukup je. Tak. Sunat. Maknanya kita dapat tahu letak bawah pun boleh. Ini bukan sakit. Kalau sakit memang patutlah dia letak ke menyandar ke apa. Ini memang saja boleh letak bawah. Cuma sunat letak hujung lutut. Atau mudah kata dia kata kat sini dua atas lutut lah. Dan dihunjurkan segala anak jari. Dihunjur tu ke depan lah. Bila sebut hunjur semua anak jari, pastikan semua anak jari ni menghadap kiblat, baru dapat pahala 1 2 3 4 5 pahala kat situ. Letak pula atas kat situ. Betul-betul kat situ. 6 lagi. Baca lagi orang. Dekat duduk di antara dua sujud tu berpuluh-puluh pahala kalau buat. Tapi kalau buat lebih kurang letak. Kan biasa kita yang tak macam tu kan. Mana? Ini bukan hunjur. Maka dia ni menghadap mana ni? Dalam bumi. Patutnya menghadap kiblat. Ni semua nak menghadap kiblat ni. Semua dia nak menghadap kiblat. Dapat pahala semua tu. Itu yang sunat lah. Sunat. Unjur. Dan dirapatkan. Bukan begini. Rapat. Itu sunat. Kalau rapat dapat pahala lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Rapat. 6. Letak. 7. Tepat-tepat duduk kat kepala lutut. 8. Apa lagi? Duduk pula iftirash. 9. Baca Rabbi Fili. 10. Apa lagi? Duduk pula. Apa? Semua banyak. Kalau kita kira 1 banyak. Banyak pahala. Okey, habis. Tu sunatnya duduk gitu. Jadi duduk walaupun sekejap, duduk untuk baca duduk di antara dua sujud. Sekejap, walaupun begitu tetap letak juga. Okey, dapat pahala sunat kat situ. Dan sunat ia duduk istirahah. Ini cerita lain dah pula ni. Kenapa dia masuk kat sini ya? Oh, ini cerita lain. Habis dah. Bab duduk di antara sujud dah habis. Bab duduk di antara dua sujud dah habis. Itu je dia nak bagi tahu. Sujud, duduk, lepas tu duduk-duduk tu letak tangan, duduk ada tamakninah. Itu je nak bagi tahu. Dan habis dah bab tu. Lepas tu sujud balik. Sujud balik tu kembali kepada hukum sujud lah. Dan sunat ia duduk istirahah. Ni bab lain pula. Istirahah. Duduk dalam sembahyang ada 3 jenis yang sunat. Duduk sunat yang ada dalam sembahyang ada 3 jenis, 3 nama. Setengah kalau ikut setengah pendapat ada 4 jenis nama duduk. Pertama duduk dia panggil iftirash, duduk macam duduk di antara dua sujud tu lah, duduk tahiyat awal tu. Ada dia panggil duduk tawarruk, duduk macam tahiyat akhir tu, yang kaki belah kiri ni, kaki kanan naik atas tu. Punggung tak kat bawah bumi. Kalau duduk di antara dua sujud tu, duduk iftirash, punggung duduk atas kaki. Dua nama dah. Yang ketiga, ikut sebahagian pendapat lah, mengatakan ada satu duduk nama duduk iq'a'. Duduk tu straight dua-dua kaki gitu. Ni, kaki tu straight gini. Punggung duduk atas ni, atas tumit. Duduk straight tu. Duduk biasanya buat tu ketika tahiyat awal dan duduk di antara dua sujud. Duduk gitu. Tapi lama kan nak duduk kalau tahiyat awal kan. Tapi gitu ada duduk gitu. Mungkin mazhab Hanafi ada amal gitu. Straight. Mazhab Syafi'i pun pendapat pun ada kata gitu. Duduk straight. Gini. Straight je. Masa duduk tu. Kaki tu straight. Punggung duduk atas ni. Kita duduk iftirash sunat. Kaki kiri gini. Kaki kanan gini ya. Naik ni. Tu duduk di antara dua sujud dan duduk tahiyat awal kita. Macam mana pun ada pendapat lain yang mengatakan duduk macam tu straight. Nama duduk tu iq'a'. Satu lagi dah 3 dah kan. Iftirash, tawarruk, iq'a'. Satu lagi istirahah. Ni duduk istirahah. Duduk istirahah ni kat mana? Duduk istirahah ni dalam sembahyang ada dua tempat je. Duduk ni, 2 je. Itu pun kalau sembahyang 4 rakaat. Kalau sembahyang 2 rakaat ada 1 je tempat duduk istirahah. Kalau sembahyang 4 rakaat ada 2 tempat. Kalau sembahyang 3 rakaat ada 1 tempat juga. Bila duduk ni? Bila nama duduk istirahah ni? Tu dia kata tu. Kemudian selepas daripada sujud yang kedua, okey, yang hendak berdiri ia daripadanya. Hendak berdiri ia, maknanya bukan rakaat yang kedua lah. Sebab rakaat kedua, lepas sujud yang kedua, rakaat yang kedua bukan nak berdiri, nak tahiyat awal. Jadi maknanya bukan rakaat yang kedua. Jadi rakaat pertama nak naik rakaat kedua, rakaat ketiga nak naik rakaat keempat. Yang mana sujud yang kedua tu nak angkat kepala ni. Nak buat apa ni? Nak berdiri kan rakaat kedua. Buat apa angkat kepala ni daripada sujud yang kedua ni? Sebab nak naik rakaat keempat. Rakaat kedua atau rakaat keempat. Masa nak bangun tu macam-macam cara, macam-macam mazhab, semua boleh buat. Semua boleh. Ada yang letak kepala ni, sujud yang kedua ni, Allahu Akbar, bangun terus. Straight dah. Terus.
Itu mazhab Hambali, Hanafi. Mazhab Syafi'i dia tertib sikit. Dia bukan macam tu. Masa nak bangun tu tunjukkan kelemahan kita sebagai hamba. Sebab kita sembahyang menghadap Allah, tunjuk kita ni lemah. Jangan tunjuk kuat. Walaupun memang kuat. Antara tunjuk kuat adalah bila sujud bangun tu terus. Menggunakan kekuatan di tangan untuk menolak, kekuatan belakang. Lepas tu sampai dah macam duduk tu, menggunakan kekuatan peha untuk bangun. Oh, tu orang kuat yang buat tu. Orang tua tak boleh buat gitu. Umur 70-80 takkan boleh buat. Maknanya kita bila menghadap Allah, pada mazhab Syafi'i, tunjukkan kita ni lemah, bukan tunjukkan kita ni kuat. Macam mana cara nak tunjuk lemah? Dia bagi cara. Pertama, daripada sujud yang kedua rakaat pertama ni, nak naik rakaat kedua ni, duduk kejap. Ketika angkat kepala, sebab penat, macam lemah. Jadi, daripada sujud tu, duduk. Duduk tu tak banyak, 1 hingga 2 saat aja. Kalau 3 saat pun dah rasa lama dah. 3 saat tu rasa lama dah. Duduk istirahat 1 saat, 2 saat. Tapi jangan sekadar singgah. Singgah tak jadi juga. Tak jadi duduk istirahat. Singgah ni dah sujud. Allahu Akbar. Tu dia singgah je duduk tu. Tak mau gitu. Tak dapat pahala istirahat. Sembahyang sah kan sunat. Nak dapat pahala istirahat kena duduk. Ada tamakninah. Jadi Allah. Kan? 1 saat ataupun 2. Cuma biasanya kalau nak duduk istirahat, nak Allahu Akbar tu bukan angkat kepala ketika sujud. Tak boleh. Sebab habis nafas. Tak sempat. Allah habis dah. Wa Akbar tu masih dalam jalanan. Jadi masa bila nak Allahu Akbar? Ketika duduk tu. Tak Allahu Akbar lagi. Duduk 1 saat. Lepas tu nak bangun ni. Allahu Akbar. Naik. Baru cukup nafas. Tambah-tambah jadi imam. Memang tak cukup nafas. Kalau daripada awal dah Allahu Akbar. Sebab nak duduk. Tapi kalau bangkit terus Allahu Akbar tak apa. Angkat kepala terus Allahu Akbar. Jadi nak duduk sekejap tu. Duduk sekejap tu, 1-2 saat tu, nak naik rakaat kedua dan nak naik rakaat keempat, nama duduk tu istirahah. Duduk istirahah. Hukumnya sunat. Kerana menandakan kita ni lemah bila menghadap Allah. Lepas tu, lepas duduk tu nak bangun macam mana kan? Boleh duduk sujud ni, Allah, boleh duduk kejap, boleh je bangun dengan kekuatan peha. Boleh je terus bangun. Adakah begitu? Dia kata tidak. Nak sunat lagi macam ni. Dan ia bertelekan di atas 2 tapak tangannya tatkala berdiri daripadanya. Dahlah transit kejap, rehat kejap kat situ. 1 saat. Sebab lemah ni. Nak bangun tu jangan bangun terus. Jangan bangun dengan kekuatan peha. Jangan. Bangun macam mana? Pergi ke depan balik, bertelekan. Apa bertelekan? Bertelekan. Orang dulu kan. Pergi ke depan balik. Letak tangan balik. Padahal dah tangan kat situ. Dah sujud kan? Allahu Akbar kan? Nak bangun ni kan? Sujud yang kedua ni. Allah kan? Tangan dah angkat dah. Letak dekat peha kejap. Sebab nak bangun ni. Jadi dia kata macam mana yang sunatnya? Yang sunat daripada sujud tu Allah duduk kejap. Tangan letak dekat peha 1 saat kejap. Lepas tu nak bangun ni. Nak bangun letak balik tangan kat depan. Bukan dekat tempat sujud, mungkin belakang sikit kot. Sebab nak bangun je. Sebagai nak macam tak larat. Macam tak larat. Letak tangan, angkat kepala lutut. Angkat kepala lutut dulu, baru angkat tangan. Memang orang sakit lah. Orang sakit macam tu. Orang sakit macam tu. Orang sakit tu maksud gaut ke apa ke, kaki dia problem ke, dia macam tu lah. Dia akan bangun macam tu lah. Dia akan letak balik tangan ke depan. Lepas tu dia akan angkat. Kalau orang sakit tu melampau sangat lah. Maksudnya dia akan letak sengit kau ni. Kita bukan sakit, tapi caranya gitu. Letak kaki kat depan, letak tangan kat depan, angkat kepala lutut. Kalau letak tangan kat depan, lepas tu angkat tangan balik, tak ada point lah letak tangan kat depan. Sebab dia kata, letak tangan kat depan, lepas tu nak bangun, angkat tangan balik. Lepas tu baru angkat lutut. Loh, baik tak payah letak kat depan. Buat apa letak tangan kat depan? Jadi letak tangan kat depan, angkat kepala lutut. Angkat, macam tu kan? Macam merangkak tu, angkat kepala lutut. Oh, memang baru terasa hina lah. Ini nak dapat hina tu, nak dapat hina kita. Letak tangan kat depan, lepas tu angkat kepala lutut, lepas tu bangun. Macam orang sakit. Itu sunat. Itu mazhab Syafi'i. Dan kita tak menolak mazhab lain. Macam-macam ada cara lah. Cara nak bangun je pun janji bangun. Itu dalam masalah keluasan pula. Dalam masalah keluasan ni, macam mana janji daripada sujud tu nak bangun. Bangun macam gimnastik pun boleh. Pun boleh. Dari segi keluasan pula. Kita cerita kesempurnaan mazhab Syafi'i. Keluasannya bangun. Kok mana cara? Janji bangun lah. Duduk kejap, bangun terus.
Tak ada rehat kejap, tak ada ke depan tangan, angkat lutut dulu, angkat tangan dulu, tak angkat lutut dan tangan serentak, angkat tangan dulu, lutut last kali kepala. Kok mu? Dari segi keluasan untuk sah. Tapi kita bukan cerita keluasan, kita cerita kesempurnaan mengikut pandangan Imam Syafi'i. Dia tu. Jadi kalau kita dah faham gitu, kita tak tak pandang sinis lah bila kita tengok-tengok. Kita faham perkara tu. Dan kita tak berlebih-lebih benda yang ada keluasan. Kita tak lebih. Cuma aku buat gini, itu biar. Boleh juga. Dia kata gitu. Sekadar gitu. Kita tak lebih-lebih. Lebih-lebihkan perkara tu. Sebab ada keluasan di situ, malah ianya sunat. Janji bangun. Habis. Yang ke-8. Masuk ke ke-9. Yang ke-9. Yang ke-9 membaca tasyahud akhir. Tasyahud ataupun tahiyat samalah. Tasyahud sebab ada asyhadu. Kan mula-mula kan asyhadu. Jadi pada panggil membaca tasyahud akhir. Tahiyat kerana ada tahiyat. Apa? Mana tahiyat dia? At-tahiyat. At-tahiyatul mubarak namanya tahiyat. Kita panggil tahiyat. Dia ada tasyahud sebab ada asyhadu. Ujung tu kan ada asyhadu alla ilaha illallah. Dia panggil tasyahud. Tak kisahlah panggil apa nama sekalipun. Jadi yang ditulis kat sini secara masyhurnya bacaannya gitulah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah dia. Itulah secara yang masyhurnya. Tapi kalau ikut mazhab Syafi'i, pendapat yang mu'tamad, bacaan tasyahud akhir bukan gini. Bukan penuh ni, dia pendek lagi. Yang mutamadnya lah, yang tak masuk yang sunat-sunat. Yang ni termasuk sunat. Bacaan tahiyat mazhab Syafi'i, pendapat muktamad, yang sekurang-kurang tahiyat rukun, tak campur sunat-sunat. Bunyi dia macam ni. At-tahiyatu lillah. Salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tak ada asyhadu yang kedua tu. Ataupun yang riwayat kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu sekurang-kurang tahiyat yang rukun. Tapi tambah yang sunat-sunat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Tu semua sunat tu. At-tahiyyat wajib. At-tahiyyatul mubarakah tu sunat sebenarnya. Mubarakatus salawat sunat, tu tayyibah sunat, tu lillah, lah tu wajib. Jadi at-tahiyatu lillah, itu yang wajib, yang tu sunat. Assalamu alayka didatangkan dengan alif lam ma'rifah. Yang wajibnya, yang rukunnya didatangkan dengan nakirah, istilah panggil salamun alayka. Tapi sunatnya assalamu alayka. Jadi teruskan kita baca macam biasa, cuma nak bagi tahu yang kita baca tu ada yang rukun, ada yang sunat, kita campur sekali. Cuma kalau kata tandakan, gariskan bacaan sunat pada tahiyat akhir ini. Ni. Boleh garis tak? Sekarang boleh dah lah. Kalau sebelum ni, yang sunat, semua wajib ni. Garis semua. Tak ada yang sunat, tak garis. Sebab apa? Tak ada yang sunat. Sebenarnya, yang nak garisnya, al-mubarakat, garis yang tu, as-salawatu, sunat juga, garis yang tu, at-tayyibat, garis yang tu. As-salam, alif lam tu garis juga. As-salah tu kan alif lam, dia salamun. Alaika, sebab tu, alif lam, assalamu alayna tu, alif lam tu garis juga. Lepas tu, asyhadu yang kedua tu garis juga. Baru dapat markah 10. Boleh tak? Kalau tidak, sebab saya pernah buat periksa ni, seorang pun jawab tak betul. Semua tak ada garis. Padahal kata, pasti ada jawapan. Siap tulis dalam kurungan. Dulu lah. Budak kafar. Tulis dalam kurungan. Pasti ada jawapan. Mesti ada jawapan di sini. Sebab takut orang kata, mana ada sunat, nak garis macam mana? Pasti ada jawapan. Dah bagi tahu, mesti ada. Tak boleh garis juga. Tak tahu nak garis macam mana. Ada yang garis semua. Garis semua sunat. Itulah bacaan tahiyat kita. Kalau tengok maknanya, segala perhormatan, keberkatan, sembahyang dan kebaikan itu adalah bagi Allah jua. Wahai Nabi, semoga engkau mendapat kesejahteraan, rahmat dan
keberkatan Allah, semoga kami dan sekalian hamba Allah yang baik-baik turut mendapat kesejahteraan. Aku naik saksi bahawa sungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa sungguhnya Nabi Muhammad itu surah Allah. Itu terjemahan. Inilah sunat dibacakan pula pada tasyahud awal pun sama. Cuma sedikit tahiyat awal ni, kalau sebab oleh kerana tahiyat awal ni kita baca senyap-senyap gitu je, kita entah masa sebila kita belajar pun tak tahulah. Kalau Fatihah tu mungkin kita kadang-kadang betul, bila dah besar sikit kita betul dengan guru-guru. Nak baca semayang ni, Fatihah ni wajib. Weh, tahiyat pun wajib kat weh. Tapi tak pernah betul tahiyat pun. Jadi oleh kerana macam tu, bila saya buat test dulu-dulu lah, pakcik-pakcik ni buat test dengan pakcik-pakcik ni dulu, banyak pakcik-pakcik yang masih lagi gagal tahiyat. Dan tak boleh salahkan juga. Sebab apa? Sebab dia jenis senyap-senyap. Tahiyat. Mana orang nak tegur? Orang mana tahu. Tapi kalau Fatihah, kadang-kadang ada bunyi juga dia baca. Macam tahlil ke? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh, apa benda baca gitu? Bil tu mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh tegur terus. Tapi tahiyat ada. Masih bila nak baca tahiyat kuat? Maka yang dia belajar umur 7-8 tahun, itu yang dia bawa sampai umur 7-80 tahun. Bila kita dengar, pakcik-pakcik macam ni, hari-hari datang kuliah tengok, pucat kita tengok dia. Dia tak pucat pun. Macam ni baca. Sebab apa? Last belajar umur tu, darjah 1 je 2 dulu belajar. Masa zaman Jepun dulu, belajar masa tu. Itulah tahiyat. Itulah tahiyat yang dia baca sampai umur 70. Macam mana dia baca? Dia baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah assalamu alayka assalamu alayka macam mana nak tiru salah payah ni. Kita baca betul, nak tiru salah payah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Betul? Umur 7 tahun baca gitu tak? Yang cikgu-cikgu dia suruh hafal, ustazah dia suruh hafal. Assalamu alayna. Asala. Aku ketua boleh ke pakcik ni. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Gitu baca. Tak percaya? Saya dah lalu dah benda ni. Kita pucat, dia relax. Gitu baca pakcik. Macam gini. Daripada dulu gini. Kita pucat. Risau semayang dia. Dia tak pucat pun. Jadi mari kita tengok kesalahan-kesalahan yang biasa buat. Pertama, tu jaga sikit. At-tahiyyah tu biar pedas sikit. Tu aja. Tak perlulah kita nak pedahkan macam kita baca Quran. Tapi biar ada beza bulat, simpul dengan pedas. Cukup dah. Janji ada beza. Sebab dia bukan bacaan Quran. Cuma pastikan jadi bukan at-tahiyyah. Tu lah. Simpul tu. Jadi bukan jadi gitu. Jadi pedas. Jadi ada beza, cukup lah. Jadilah sikit-sikit tu. Tak straight macam markah 100%. Pedas yang cukup. Cili padi punya pedas. Tak ada. Mungkin cili hijau biasa, tak apa pedas sangat. Tapi ada tak beza? Ada. Jadi dah. Ini Mana satu mana satu tu? Mana satu bulat? Cuba sebut yang ni. Apa dia panggil? Pedas lah, pedas. Simpul. Macam tak ada beza je. Biar ada beza. Kaf tu. Yang terbuka, kaf terbuka tu. Yang ada 2 titik. Macam sama je. Biar ada qaf tu bunyi sikit. Jadilah. Janji biar ada beza. Sebab kita ni jenis orang Melayu, bukan orang Arab. Kita pun tak cakap Arab. Jadi kalau tak dapat tepat pun tak apa. Macam mana makan sambal bacaan? Mi goreng makan mi goreng mamak. Mana nak macam suara Arab, lain lah hari-hari makan nasi Arab. Barulah boleh cakap Arab. Jadi bila macam tu, tak perlu nak tekan-tekan. Kecuali Quran. Quran tak apa. Lagi tepat, lagi bagus. Ini bukan Quran. Ini bacaan wirid, zikir. Cuma jangan sampai bertukar huruf. Kalau bertukar huruf, bertukar makna. Tu je yang tak nak. Jadi ada beza cukup. Jadi at-tahiyyah tu, yang kena jaga adalah dari segi tasydid sabdu dia. Mesti kalau macam at-tahiyyah biar ada 2 ta tu. Sebab sabdu atau tasydid ni sebenarnya ta tu ada 2.
Kalau cara at-tahiyah kan, alif lam ta ta sepatutnya. At-tahiyah alif lam ta ta ha. Jadi alif lam ta pertama tu mati, ta baris kedua tu atas. Jadi panjang baris atas, fathah. Jadi bila nak pendekkan sikit, nak ringkaskan, dia buat ta ada satu, ada sabdu. Jadi kalau kita kata ata, hilang satu ta, tak sah lah. Jadi biarlah, bagilah hak dia, hak ta tu. Jadi atta, at-tahiyyah, ha tu pedas sikit, ya tu ada sabdu, ada tasydid, pastilah adakan, letakkan ya tu ada dua. Ha, ya alif. Ya pertama mati, ya kedua baris atas. Itu maksud tasydid. Dia ada dua huruf kat situ. Kena baca dua-dua lah. Bagilah hak huruf tu. Jadi at-tahiyyatu. Itu at-tahiyyatu, itu wajib. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Lah lam tu wajib lah tu. Yang sunat-sunat tu kita skip lah. Yang sunat lah tu dia sebenarnya lam alif ha. Bukan lam ha, bukan alif lam ha. Alif kalau Allah tu alif lam alif ha. Kemudian nak pendekkan alif lam alif tu nak pendekkan, buang kejap. Letakkan mana? Letak atas sabdu tu kan. Ada satu cek tu, sabdu kan ada cek tu. Itulah alif yang dekat. Alif lam tu ada alif kat situ. Ha. Jadi ambil alif tu letak kat atas. Lepas tu alif lam ha. Jadi maknanya ada alif. Bila ada alif kat situ, maknanya panjang lah. Janganlah tak bagi hak alif tu. Jadi tulillah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Mana alif tu? Mana hak alif tu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Bawa dah bagi alif tu. Sebab apa benda ni kita baca cepat kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tulillah. Ada alif tak? Tulillah. Alif lam ha tulillah. Kalau tulillah ada alif tu. Ada kan? Tulillah. Kan tak ada tu. Macam tak ada tu. Habis tulillah. Jadi sikit menjadilah. Janji ada beza. Tak payah tulillah. Tak ada, itu Quran. Cuma jangan sampai nak mudah-mudah sampaikan tak ada, tak bagi dia huruf. Tak bagi huruf tu. Sebab ada juga guru-guru Quran, dia ajar Quran baguslah. Dia masuk dalam bab ni pun dia suruh tajwid. At-tahiyyatul mubarak. Muncung ta, sin sengih. Ta kembur. Itu Quran. Jangan lampau sangat. Kita tak melampau sampai macam tu. Cuma bagi hak cukup lah. Bagi hak dia cukup. Ini bukan baca Quran. Jadi biar bagi hak. Di kita buat, bukan Quran. Baca lebih kurang je. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Oh, lah tu. Jadi panjang sikit je. Nak sikit je. Sikit sangat. Tulillah. Jadilah. Tulillah. Tapi kalau baca slow-slow, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Nampak panjang nampak? Sebab kita baca tempoh tu perlahan. Kalau kita baca laju, tempoh tu pendek lah. Tempoh dia panggil kan? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Adalah sikit tu. Tulillah. Kan ada tu. Kalau baca slow-slow, baca lagi slow lagi panjang. Sebab tu musabaqah tengok dia baca macam mana. Dah lah weh. Lamanya sabdu dia. Dua je lah weh. Innalladzi. Dia lama. Sebab apa? Dia baca anjur. Panjang lah jadi. Dua dia macam ni. Dua kita. Kan beza. 6 dia. Musabaqah. Saya nak buat tak kerti. Saya buat macam ni je lah. Kalau kita 6 kita. Waladhalin tu 6 kita. Sebab kita baca laju. Sama juga. At-tahiyyah kita baca laju. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Jadilah tu. Yang tak naknya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pendek sangat. Macam tu. Jaga kat situ. Assalamu alayka alif sin. Assala. Sin tu ada dua. Jadi jangan asala. Assalamualaikum. Tu. Geng-geng tengok TV cara karama. Assalamualaikum. Dia pun assalamu alaina. Assalamu alayka. Jahannam sembahyang. Sin mana satu lagi? Assala. Sin ada dua. Assala. Yang ada sabdu je semua bagi. Yang ada tasydid dia semua bagi hak kat dia. Assalamu alayka assalamu alayka ayyu. Kan ya ada sabdu lagi. Cari sabdu. Sabdu wajib bagi. Ayyu. Bukan ayu. Assalamu alayka ayyu. Saya cerita ni ada orang tua baca ni. Tu saya sebut ni. Kalau tidak malas nak sebut ni. Kita baca baik. Kita terus baca lah. Sambung akan datang. Sambung terus yang bab ni. Bab selawat terus. Kenapa? Sebab
Dia melalui, tak sangka, memang tak sangka bacaan gitu. Jadi tak nak kena betulkan kat situ. Sin tu pasti ada sabdu assalamu alayka. Ada yang tambahkan assalamu alayka ayyuhan nabi. Ka tu panjang. Mana ada panjang? Cuba tengok. Ka tu ada panjang tak? Ka assalamu alayka a. Ka. Bukan assalamu alayka a. Bukan. Assalamu alayka a. Lepas ka satu, a terus kan? Tapi kenapa kita jadi baca pelik gitu? Sebab masa tadika dulu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa salah kat situ? Ada dua salah kan? Assalamu alayka. Budak-budak kan dia anjur-anjur gitu. Tak apalah umur 6 tahun. Bukan 60. 6 tahun okey lah baca macam tu. Bila dah 16, tukarlah. 16 banyak kan? Bila dah 12, 13 tu tukarlah. Yang nak kena tukar tu mak bapak ajar ataupun dia sendiri carilah. Ini baca sampai tua tu. Assalamu alayka dia macam assalamu alayka ayyuhan nabi. Mana ada alif? Assalamu alayka ka ayyuhan nabi. Sampai ada kitab boleh tengok ni. Boleh lah assalamu aku baca assalamu alayka ayyuhan nabi rupanya masa dulu baca duk nyanyi-nyanyi gitu. Assalamu alayka assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ayuhan nabiyyu. Ini tak kisahlah nak wajibul gunnah ke tak nak ke, sebab ni bukan Quran. Nun dengan mim kalau ada sabdu dua. Kalau baca Quran ni kena dua. Innalladzi mimma, bukan mimma, sebab dia wajibul gunnah istilah tajwid dia. Yang ni nun ada sabdu wajibul gunnah. Nak buat pun boleh, bagus juga. Tak nak pun tak apa. Ni maksudnya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Boleh, bagus juga. Ataupun assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Tak ada sabdu, bukan sabdu. Tak ada dengung, tak ada apa dia panggil tak ada dua harakat kat situ. Tak apa. Tapi kalau ada pun bagus juga. Lagipun bukan makan modal apa sangat pun. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Kan sikitlah, lama sikit. Macam baca Quran lah konon-kononnya. Tapi kalau tak bacaan tu pun sah. Janji nun tu dua. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Boleh dah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sedap sikit. Macam tu je. Okey. Nabiyyu ni assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tu budak-budaknya salah lagi. Mana ada nabiyyuwa, tak ada nabiyyuwa, tak ada nabiyyuwa. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabiyyu wa rahmatullah wa rahmatullah ada salah tak ada situ. Wa rahmatullah wa rahmatullahi satu lagi wa rahmatullahi wa barakatuh ada, sedangkan tak ada pun kat sini wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini semua masalah-masalah budak kecil tu nyanyi ni. Patutnya guru-guru pasti ke tadika apa saya tak sebut, tak reti. Yang budak-budak ni awal-awal lagi ajar betul dah. Jangan ajar alah budak-budak lagi, biar dia hafal dulu. Kalau boleh jangan. Sebab yang berlaku yang lepas-lepas gitulah. Daripada tadika tu dia bawa. Dia ingat lagi muka cikgu tu, ustazah tu dia ingat lagi ajar dia. Akhirnya dia baca macam tu sampai ke tua. Benda pula tak dibaca kuat-kuat. Tak ada orang nak tolong tegur. Eloknya kalau pasti ke apa kan, nak ajar tu ajar betul terus. Kalau nak menyanyi pun menyanyi yang betul terus. Jangan mula-mula tak apalah nanti tak ada nanti terbukti. Terbukti dah benda ni. Macam biasalah assalamu alayka. Ada salah kat situ? Tak ada kot. Assalamu alayka. Ada bahasa itu? Tak ada kan? Assalamu alayka. Okey, assalamu alayka. Assalamu alayna. Assalamu alayka. Assalamu alayna. Dah tahu kenapa. Assalamu alayka ayyuhan nabi salah kan? Assalamu alayka kerana assalamu alayna. Dia nak bagi sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Kau sama. Padahal assalamu alayna tu betul. Jadi ka tu dia panjang juga. Assalamu alayna. Tu memang panjang. Jangan assalamu alayna wa ala. Tak boleh. Assalamu alayna wa ala. Ada alif kan tu? Wa ala ibadillahis salihin. Tak ada salah itu kan? Itu biasa tak ada orang salah kat situ.
Asyhadu, shin tu, asyhadu tu 2 kali. Ya, shin ada sabdu. Tak ada sabdu. Jadi sekali je asyhadu. Jadi tak adalah. Tak ada sabdu kat situ. Jadi asyhadu. Jadi asyhadu Allah bukan asyhadu Allah. Tak ada panjang-panjang kat situ. Asyhadu asyhadu Allah. Dan nun tu, nun masuk dalam lam tu. Nun tu masuk dalam lam. Jadi asyhadu Allah, nun tu hilang. Sebab ada saya dengar azan, asyhadu an la. Asyhadu Allah lah, nun tak ada. Hukum dia apa? Siapa je tajuk ni? Nun mati bertemu dengan lam. Idgham bila. Bila ke ma'a? Bila pernah. Seorang jawab. Best sudah. Yang lain dia masuk, nun tu hilang, macam tak ada nun. Asyhadu Allah. Jadi janganlah asyhadu an la. Yang ini kalau baca macam ni tetap sah juga. Asyhadu an la. Sah. Nampak? Yang tadi tak sah. Assalamualaikum. Menambah. At-tahiyyah. Tak sah. Yang ini sah. Asyhadu an la. Sah. Sah. Tapi baca tu salah. Tapi sah semayang. Dia ada dalam hukum fiqh, dia ada salah tapi sah lagi. Dia ada salah dan tak sah. Jadi jangan cepat sangatlah. Kayak ini sah. Macam asyhadu an la ilaha illallah. Sah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sah. Geng-geng Pakistan lah ni. InsyaAllah. Kita pun join dia balik sebulan 2 bulan, kita pun insyaAllah juga. Aku rasa engkau bulan lepas insyaAllah elok aja. Jadi insyaAllah. Tak ada insyaAllah lah. Sunat dia taghlis, dia panggil tebal. Allah tu sunat sebut tebal. Tapi kalau ikut bacaannya dia bukan tebal. Kalau Allah tu lillah memang nipis. Allah tu sebenarnya sebut nipis. Allah. Tak percaya bacalah. Alif lam lam ha. Alif lam ada sabdu atas tu. Jadi Allah. Oh betul. Tapi kita Allah sebenarnya salah tu dari segi tu. Tapi salah tu maksud dari segi hukum asal. Kenapa tebal? Kerana lafzul jalalah nak membesarkan Allah, istilah dia panggil taghlis, menebalkan Allah. Nak bagi tahu lafaz yang maha tinggi. Tapi bacaan asalnya Allah. Sebab tu kan kata insya-Allah sah, betul. Tapi insya-Allah sunat. Jadi kalau asyhadu an la ilaha illallah betul. Asyhadu an la ilaha illallah sunat. Ba Allah tu sunat. Asyhadu an la ilaha illallah ada salah kat situ tak? Apa dia? Asyhadu an la ilaha tak ada orang salah kat situ kan? Kalau ada salah pelik aku, takkan salah kat situ pun. Wa ashhadu anna macam sama juga ni. Wa ashhadu anna tu kan sunat kalau nak dengungkan atau lamakan sikit bagus kalau nak buat. Kalau tak nak buat pun tak apa. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh buat gitu. Bagus juga buat gitu. Mustahab. Tapi kalau baca macam ni pun sah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah pun sah juga. Kalau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sah juga, tapi baca tu salah lah. Tanwin masuk ra tu kan? Tanwin bertemu ra. Jadi maksudnya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi kalau wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sah juga, tapi baca tu salah. Masalah. Sikit kesalahan bacaan. Jadi kena jaga. Kena jagalah kat situ. Dari segi apa dah ni? 12. Boleh kepala tengok lain lah ni. Okey, kejap sikit lagi mana boleh gitu. Okey, kita tengok sikit lah. Sebab kita nak berhenti dekat ke-10. Kalau masuk ke-10 ni panjang juga. Kita berhenti kat ke-9 lah. Cuma kita nak bahas. Kita tengok sikit. Kita tengok sikit. Assalamualaikum. Ka tu engkau. Kita belajar bahasa sikit. Assalamualaikum. Ka tu engkau. Kan? Ka, kuma, kum. Ka engkau seorang, kuma engkau 2 orang, kum engkau ramai. Dalam dengan maksud lelaki. Muzakkar lelaki kan. Jadi apa?
Syafaqallah kan biasa kita dah guna ayat tu. Dulu tak biasa guna pun. Baru sejak akhir-akhir ni je lah. Syafaqallah konon. Dulu tak ada. Boleh lah. Lepas tu, salah tu. Perempuan tu yang sakit. Syafaqillah. Amboi. Boleh lah. Bagus lah juga. Benda baik on lah. Teruskan. Dulu tak ada. Dulu tak ada begini. Syafaqallah. Ka tu seorang. Tapi kalau dia sakit tu dua orang. Syafaqakumallah. Sama juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum tu untuk bagi salam untuk seorang. Assalamualaikum untuk Assalamualaikuma bagi salam kat dua orang. Assalamualaikum bagi ramai kat tiga orang. Ke atas jamak yang mana semua tu lelaki. Kalau perempuan ki. Kalau dua orang perempuan kuma. Kalau ramai perempuan kunna. Assalamualaikunna. Biasa dengar? Waalaikumsalam. Biasa dengar? Dengar kat mana? Dengar kat mana biasa? Tak biasa dengar? Pandai pun. Pandai. Piramli tu pandai tu. Cerita apa? Habis Alibaba berjana bu. Kan nak pinjam tak? Assalamualaikum. Betul orang dalam tu jawab, rumah jawab apa? Waalaikumsalam. Betul tu. Sebab dia bagi kat perempuan. Betul. Pandai. Dia pandai. Ingat tak pandai. Jadi, Assalamualaikum. Dan dia ada satu lagi. Who tu dia. Who dua orang dia, huma ramai orang dia, hum radhiyallahu anhum. Dan itu muzakkar lelaki. Tapi kalau he itu sembahyang jenazah. Usolli ala kat mana Hazal Maiti tak ada hu. Saya nak cerita bagi contoh hu dengan he tu. Hu dengan ha. Hi pula. Hu dengan ha tu. Tak ada lah contoh tu. Kalau ha, Allahumma fillahu. Allahumma fillahu kat situ. Kalau perempuan, Allahumma fillaha. Kalau dua orang, dua orang, huma. Sama macam tadi. Allahumma fillahuma. Allahumma fillahuma. Dua orang lelaki. Dua orang perempuan pun Allahumma fillahuma. Kalau tiga orang, empat orang, lima orang, Allahumma fillahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum tu kan. Itu dari segi dia punya tu. Maksud dia Allahumma fillahu hu tu maksudnya dia. Allahumma fillahu warhamhu maksudnya dia. Kalau yang ka kumakum tadi maksud dia kamu, engkau. Apa beza dia dengan engkau? Ka dengan ha tadi tu lah. Ka dengan ha tadi tu. Kan ha tu dia. Asalnya huwa. Asalnya dia. Ka tu engkau. Apa beza dia dengan engkau? Dia ada beza. Ka ataupun engkau, dia panggil ganti nama kedua. Ingat belajar BN dulu. Ganti nama kedua. Dia ada ganti nama pertama. Aku, kami. Tu ganti nama pertama dia panggil kan? Tahu tak? Tahu tak? Kan tak tahu. Nanti belajar saja. Belajar bahasa Malaysia sampai ke SPM. Tapi tu pun tak kerti. Rugi masa. Baik duduk pondok. Duduk pondok 5 tahun sampai SPM tu. Keluar alim lah. Okay. Ganti nama pertama, aku, kami. Dia, untuk nisbah pada dia. Kalau untuk orang yang ada dekat depan, dia panggil engkau. Kamu, engkau kan? Masuk ada kat situ. Kalau orang tu tak ada kat situ, dia panggil ganti nama ketiga. Istilah Arab dia panggil dhamir ghaib dia panggil. Kalau kamu, dia hadir, dia ada kat situ. Engkau ada kat situ. Kalau dia mesti tak ada kat situ kan? Kalau dia ni, kita nak guna perkataan dia mesti tak ada kat situ. Baru boleh pakai perkataan dia. Kita panggil, mari sini kejap. Dia nak pergi mana? Pening tak ayat tu? Mari kejap, nampak berjalan tadi. Yalah, saya berjalan sampai sini. Oh, dia nak pergi mana? Siapa? Dia. Betul tak ayat tu? Tak ayat tu. Yang betul, ganti nama kedua. Sebab kau ada kat situ, tak boleh pakai dia. Tak boleh pakai ganti nama ketiga. Kena pakai ganti nama kedua. Iaitu engkau, kamu. Kau nak pergi mana? Cakaplah aku. Dia. Tak pandai bercakap lah maknanya tu kan. Jadi kalaulah dia tak ada kat situ, dia dekat sana. Kita nampak dia pergi. Dia pun cakap, tadi kau dengan dia nak pergi mana? Dia tu mesti dia tak ada kat situ. Betul tak? Dia panggil dhamir ghaib, tak ada kat situ.
baru kena dia. Baik. Kalaulah engkau, ka tu engkau, dia tu ha tadi, ha hum tadi tu, itu dia, tak ada kat situ. Sebab Allah maghfir lahum, mereka masuk kubur mana, tak ada kat situ lah. Okey, jadi bila kata kamu, engkau, dia mesti ada kat situ. Mari kita tengok ayat ni. Nak terang ni kena terang benda tu dulu, berjam minit. Apa benda? Assalamualaika. Ka tu maknanya ada kat mana? Kat situ. Ka tu siapa? Selamat sejahtera ke atas kamu, ka. Ayyuhan Nabi, wahai Nabi. Nabi ada kat situ ke? Kalau nak kira tata bahasa, salah. Kalau nak kira tata bahasa, salah tata bahasa. Sebab Nabi tak ada kat sini. Tak boleh kata Assalamualaika. Tapi kenapa kena baca juga dalam sembahyang? Kat sini dia punya hikmah dia. Kata Imam Ghazali, hendaklah engkau merasa seolah-olah Nabi ada dekat situ nak jawab salam. Sebab tu Assalamualaika. Bukan baca macam ayat lalu Assalamualaika ayuhan Nabi. Bukan. Assalamualaika. Macam mana kita kata Assalamualaikum. Nak bagi orang ni Assalamualaikum. Macam dia ada kat situ dan kita tunggu dia jawab. Macam tu juga Assalamualaika, selamat sejahtera ke atas kamu ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wahai Nabi. Seumpama Nabi ada kat situ, bawa dia datang feeling semayang. Kalau tidak macam air lalu Assalamualaikum, Assalamu asyhadu alla tu siapa je waladhdallin. Waladhdallin ni tak apa ni. Ni tahiyat jadi waladhdallin. Boleh jadi itu. Habis baca je. Ni Assalamualaika. Macam tu, macam cari macam tu lah. Macam nak dapat feel tu. Macam Nabi ada kat situ, Nabi nak jawab. Kat situ, kalau itu maksud kerana itu baca, dia panggil ganti nama kedua. Walaupun Nabi tak ada kat situ, dari segi tata bahasa salah. Tujuan diwajibkan baca macam tu, nak merasa Nabi ada kat situ. Nak rasa sungguh-sungguh Nabi ada kat situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ayat ni juga nak baca apabila kita masuk rumah tak ada orang. Ada orang kat rumah, Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Bukan kita akan bahas bab salam nanti. Itu salam Melayu. Hukumnya haram, berdosa salam tu. Assalamualaikum. Melayu kan? Melayu situ kan? Oh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang haram tu, yang ma'arif sukun kat belakang tu apa panjang-panjang. Itu kita akan bahas bab salam nanti. Tak masuk bab tu. Cuma masa kita nak masuk rumah, Assalamualaikum. Kalau dalam rumah tu tak ada, kita buat sunat bagi salam juga. Tapi salam kita bunyi macam ni. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Kalau ada jin apa dalam tu, dia akan lagi. Tak boleh sebut banyak-banyak. Bahaya lampu ni. Bahaya. Dah terjadi. Sikit-sikit sebut. Relax. Orang tak tahu apa jadi. Baru ni sebut je lebih sikit dia jadi sesuatu. Stop kat situ. Jadi kalau ada benda-benda tak elok dalam tu, dia keluar. Kalau ada ular, dia lagi keluar. Macam tu lah. Kalau ada apa-apa, dia akan keluar. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Dan ini adalah doa. Maksud Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maksud dia apa? Semoga kami dan sekalian hamba Allah yang baik-baik turut mendapat kesejahteraan. Itu maksud dia. Dengan maksud, Ya Allah, Ya Tuhanku, bagilah sejahtera dekat orang soleh. Jadi kalau kita dapat martabat soleh, kita akan didoakan oleh berbilion, trilion, tak kerti saya nak sebut lagi apa, orang. Betul tak? Bila kita ni soleh, kita ni martabat soleh, maka orang sembahyang hari ni berapa orang agak sembahyang satu dunia? Berapa orang orang Islam? Berbilion? 8. Yang sembahyang? Bilion 8. Yang sembahyang 1 bilion tak sampai kot, tak tahulah. Yang sembahyang berapa bilion? Kita ambil lah 1 bilion yang sembahyang untuk hari ini. Maka dia 1 bilion orang mendoakan kita. Iaitu kerana kita orang soleh. Sebab tu jadi orang soleh ni, Allah. Jadilah usahalah untuk dapat martabat soleh supaya kita didoakan. Malah bila kita mati sekalipun, doa lagi orang dah sembahyang. Sebab Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Nak dapat doa tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Masa asyhadu an la ilaha illallah tu ada 4 perkara kena buat. Yang pertama, angkat jari. Asyhadu an la ilaha illallah, angkat jari. Mata tengok kat jari. 2. Mulut baca asyhadu an la ilaha illallah. 3. Hati membenarkan.
Jangan asyhadu an la ilaha illallah begitu aja. Sembahyang kita gitulah. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, dapat cegah perkara keji dan munkar. Solat ni dapat cegah perkara keji dan munkar. Sembahyang kita tak dapat cegah pun. Sebab apa? Tak ada roh pun sembahyang kita. Tak ada feel. Tak ada feeling pun. Jadi apa nak feeling? Setiap yang kita baca. Jadi bila asyhadu an la ilaha illallah, 4 benda. Baca baca mulut satu benda, tangan jari naik, mata tengok jari, hati membenarkan apa kita baca tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi asyhadu an la asyhadu an la ilaha illallah. Macam mana? Sini dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Ni illallah mulut, mata tengok sini. Hati membenarkan apa yang kita baca tadi. Iaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Dia tengok martabat kita lah. Martabat dia ada 3 martabat. Syahadah ni ada 3 martabat. Martabat kita ma'bud ke, maksud ke, maujud. Bergantung kepada apa yang kita belajar, tauhid kita, pegangan kita terhadap Allah. Kalaulah kita cuma asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah, kita dipanggil maqam ma'bud. Maqam orang yang ma'bud lah, abid, beribadah. Apa dia? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah yang sebenar-benar melainkan Allah. Illallah tu. Kadang-kadang kita dengar orang yang faham benda ni, dia akan kuat sikit dekat illallah. Dia nak masuk dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah. Nak masuk dalam hati. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar melainkan Allah. Satu. Yang kedua, martabat dia tu tinggi sikit. Martabat yang kedua. Dia panggil syahadah dia asyhadu an la illallah maksud. Dengan maksud aku naik saksi yang tadi, aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Yang ni dia punya terjemahan dia punya makna dia, aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak dituju melainkan Allah. Apa-apa Allah. Ada martabat apa-apa pun. Semua dia buat lillahi ta'ala. Sebab tu dia panggil maqam dia maqam maksud. Dia hidup ni bermaksud kerana Allah. Yang martabat kita yang biasa ni ma'bud, kita ibadah kerana kita mengabdikan diri pada Allah. Tahap yang paling atas, paling ringan, paling atas. Tahap yang lebih lagi, hidup dia maksud. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk dituju. Apa-apa nak buat kerana dia. Tak ada melainkan Allah. Martabat yang ketiga, maujud. Yang ni para awliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Memang awliya Allah. Kenapa? Apa maksud dia asyhadu an la ilaha illallah? Aku naik saksi tidak ada yang wujud melainkan Allah. Dia panggil tauhid af'al. Ni kena ngaji tauhid ah. Yang panggil wahdatul wujud ataupun wahdatul syuhud. Ini memang ada kontroversi cerita yang salah menafsirkan sebagainya. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Aku naik saksi bahawa tidak ada yang wujud melainkan hanya Allah saja yang wujud. Tiba-tiba kita dah wujud. Macam mana? Tu bahasa. Itu martabat yang satu lagi. 3. Jadi kita tengoklah macam mana. Illallah tu apa hati kita. Tidak ada yang wujud melainkan Allah. Martabat awliya Allah. Hanya Allah yang wujud. Allah lah wujud yang sebenar. Wujudnya Allah yang tidak ada permulaan. Wujudnya Allah yang berkekalan, tidak musnah. Wujudnya Allah mukhalafah. Wujudnya Allah qiyamu ta'ala bin nafsi. Wujudnya Allah wahdaniyah. Wahdaniyah zat, sifat, af'al. Dan ya Allah tadi sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama' basar, kalam dan sebagainya. Itu maksud mawujud, martabat awliya Allah ketika illallah. Kemudian angkat ketika mana? Mazhab Syafi'i illa. Maksudnya illallah. Illa tu angkat mazhab Syafi'i. Sebab ini benda small matter lah, benda kecil, semua nak cakap je. Nak angkat masa bila pun ada je sandarannya. Kalau mazhab Ambali, asyhadu Allah. Ash tu dah angkat dah. Kalau mazhab Maliki, masa Allah. Mazhab Syafi'i illa. Mazhab Syafi'i illa. Mazhab Hambali, asyhadu tu dah. Asyhadu Allah tu dah angkat dah. Bukan illallah. Mazhab Maliki, masa Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allah tu. Mazhab Syafi'i illa. Mazhab Maliki, Allah tu. Dan lepas tu dia buat ni. Ya enggak? Kita pergi Mekah, balik-balik elok-elok tangan straight jadi gitu apa. Asal pergi Mekah tiru semua kat Mekah. Mekah dah pening dah sekarang weh. Joget-joget di belah sebelah sana ada dah. Riyadh dah dekat dah tu. Pening-pening semua kat sana. Geng-geng yang joget-joget tu yang masuk Mekah kat tu. Dia
illallah. Dia tengok, wah, macam ni rupanya. Wah, balik siap ah. Lepas ni nak pergi masjid surah Furqan, nak pergi PSG, aku nak ni baru orang tahu. Haji 3 kali. Haji. Gerak sikit. Geraklah sikit. Tak, memang ada, tapi mazhab Syafi'i jika gerak kerana nak bermain-main batal sembahyang. Mazhab Maliki gerak dia ada teknik dia. Ketika lalu ikut perkataan Allah dia ni. Alif lam lam ha. Jadi at-tahiyyat, masa bila ada Allah? At-tahiyyatul mubarak. Ada Allah tak? Kalau ada Allah beritahu at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Allah ada kan? Tu lillah. Adakah? Alif lam lam ha. Betul? Sekejap lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Sekejap lagi. Wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala. Tak ada. Ibadillah tak ada kan? Is-salihin tak ada. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah lagi. Itu banyak. Illallah, Allah. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina wa ala. Tak ada kan? Masa tu dia gerak tu. Kita gerak ikut dah. Syuk. Ikut je. Tanya Allah aja. Alif, lam, lam, ha. Macam tulis. Alif, lam, lam, ha. Alif, lam, lam, ha. Pelik. Tak payah tunggu lah pelik-pelik. Habis dah. Cuba lah sikit lagi. Yang terakhir. Antara hukum tasyahud ataupun tahiyat ni, dia tertib sunat. Mualat wajib, tasydid wajib. Kita ambil dulu. Tasydid wajib, ada sabdu wajib bunyikan sabdu. Makhraj huruf jangan bertukar, wajib. Tajwid sunat, ikut tajwid yang dengung, apa bukan dengung tak dengung tu kan. Asyhadu alla ilaha mad jaiz tak? Mad jaiz. Asyhadu alla ilaha hamzah. Asyhadu alla ilaha mad jaiz. Asyhadu alla ilaha illallah. Memang sunat macam gitu. Sunat macam itu. Tapi asyhadu alla ilaha illallah pun tak ada masalah. Jadi ikut tajwid ukurnya sunat. Okay. Tarannum tak sunat. Ada orang siap tarannum lagi. Tarannum lagi masa tahiyat. Tarannum tak sunat masa tahiyat. Tajwid sunat. Kalau tak buat pun sah. Makhraj huruf jangan bertukar, wajib. Tasydid wajib. Sabdu tu bagi berbunyi 2. Mualat berturut-turut juga wajib. Tertib sunat. Mualat tu masuk berturut-turut. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Terus assalamualaikum. Jangan duduk buat benda lain. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dia duduk, diam. Putus mualat. Apa? 2-3 saat juga tu, putus mualat. Kecuali dia sakit, berat lidah, terlupa, sebagainya. Tapi kalau sengaja dia buat, putus mualat. Dia kena at-tahiyat daripada awal. Contohnya, asyhadu an la ilaha illallah. Dia diam. Lepas tu, tak boleh lah. Dia kena at-tahiyat daripada awal. Macam tu juga Fatihah pun sama. Fatihah pun sama. Setiap satu ayat dengan satu ayat tak boleh berhenti lama, kecuali ada sebab-sebab yang diiktiraf syarak lah, lelah lah apalah kan, lupa sebagainya, tu tak apa, ni saja je dia buat, maka putus mualat. Dengan putus mualat tak sah tahiyat dia kena ulang at-tahiyat daripada awal. Mungkin dia bunyi macam-macam kat belakang ke, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bunyi kat belakang apa benda ni, assalamu alayna ni, tapi tak boleh tengok, sebenarnya boleh tengok kalau bunyi benda. Jangan dada menghadap kiblat, boleh tengok sebenarnya. Kalau ada, dia tak dia tengok. Oh, tak ada apa, kucing kan. Assalamu alayna, tak boleh lah. Dah berhenti berapa lama? Putus mualat, kena at-tahiyat daripada awal. Satu. Yang kedua, tertib sunat. Yang ni orang kita tak buat, baguslah. Apa dia? Duduk, subhana rabbil a'la, terus Allahu akbar. Assalamu alayna. Oh, sebab assalamu alayna tu. Boleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu. Asyhadu an la ilaha. Boleh? Tapi sunat ikut turutan. Jadi ikut turutan tertib, hukumnya sunat. Mualat berturut-turut, jangan berhenti lama di antara satu ayat, hukumnya wajib. Tu hukum dia. Kita tak buat benda tu. Tak apa, baguslah tak buat. Cuma itulah hukumnya. Jadi jangan berhenti lama-lama lah. Tertib boleh. Cuma kita pun janganlah tukar-tukar. Buat apa nak tukar? Dah elok dah buat benda sunat. Dah tahu dah gitu, terus buat. Janganlah.
Tak perlu dah tahu. Oh, beres. Lepas ni Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Woi, laju yang baca. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyyatul mubarak. Boleh lah betul. Sah. Tapi benda yang sunat, kenapa tak teruskanlah benda yang sunat. Habis, kita sambung selawat. Kita sambung yang ke-10-nya membaca selawat atas Nabi akan datang. Lepas pemerintahan baru ke apa ni? Kita sambung ni. InsyaAllah. InsyaAllah bagus kita sambung nanti. Harap-harap lain lah sikit nanti dia punya suasana tak. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallah hamdi asyhadu an la ilaha illa anta lilladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.